lagi alim. Apa-apa hal dengan Nabi, dia hunus pedang tu. Siapa nak kata kat Nabi, balon ni. Apa-apa hal dia dulu. Kita pun tak tahan Nabi macam itu. Orang duk hina Nabi, ada kita bertahan? Orang duk kutuk Islam, ada kita duk defend Islam? Tak. Umar defend Islam. Adakah dia buat subuh tiap-tiap pagi kunut, dia tak mempertahankan Rasulullah? Dia mesti tahu sebab apa dia buat. Sebab tu Nabi kata, iddu alaiha bin nawajiz. Kamu gigit sunnah-sunnah sahabat aku dengan gigi geraham. Kamu ikut sunnah sahabat aku dengan gigi geraham. Maknanya ikut betul-betul. Macam kita makan tebu. Tuan-tuan makan tebu dulu ada mesin. Dulu tak ada mesin tebu lah dah ada lah. Dulu kita tokak je tebu. Tuan-tuan nak patahkan tebu tu daripada belah mana? Gigi depan ke gigi sini? Ni gigi geraham ni. Tu dia cabut geraham dia. Sudah tuan-tuan. Pasal apa dengan gigi geraham? Pasal bila gigi geraham, insya-Allah tebu tu takkan jatuh. Tapi kalau depan, gigi jatuh. Sebab tu Nabi kata, gigit sunnah Nabi, sunnah sahabat Nabi dengan gigi geraham. Maknanya ikut, buat betul-betul. Dia kata Nabi tak ada, dia ada sebab Ustaz, dia ada kemarau ke apa ke, baru Nabi kunut. Ada musibah. Tuan-tuan, tak ada musibah ke sekarang? Nurin tu bukan musibah. Kes Nurin tu bukan musibah. Jadi kat pok dia saja agak Nurin tu. Kita tak ada anak. Tuan-tuan ingat kes Nurin saja yang hilang, beribu lagi hilang. Bukankah itu musibah? Umat Islam di Palestin ditembak, disembelih, dilenyek dengan kereta kebai. Bukan musibah? Umat Islam di Siam dibunuh tiap-tiap hari. Bukan musibah? Umat Islam di Malaysia yang susah nak mengamalkan Islam. Bukan musibah? Yang pakai tudung tak dapat kerja, yang pakai tudung tak dapat beasiswa, itu bukan musibah? Dia faham musibah ni bala bencana. Kalau betul bala bencana, Indonesia musibah tiap-tiap hari, bukan musibah? Di Indonesia tak tahu tempat mana nak duduk. Duduk di darat, gempa bumi. Duduk di laut, tsunami. Duduk di kapal terbang, terhempas tiap-tiap hari. Tu yang datang Malaysia ramai. Tak ada tempat nak duduk, tuan-tuan. Nak duduk di mana? Bukankah itu musibah? Minta pada Allah. Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Allah mahdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Seperti mana yang telah kau berikan hidayah kepada orang lain. Rupa ramai hari ini orang yang dah hilang hidayah. Walaupun nama ada hidayah, tak ada lagi hidayah. Kita minta supaya hidayah tu kekal dalam diri kita. Pasal hari ini zaman meleset hidayah. Kita hanya menyebut tentang kemelesetan ekonomi, tapi kita jarang menyebut tentang kemelesetan hidayah. Jadi kita minta, itu juga bala, minta, tak salah buat. Bila ditanya pada Umar kenapa buat tiap-tiap pagi, Rasulullah buat kadang-kadang. Rasulullah patut kadang-kadang, dia dah confirm syurga dan dia dah confirm dapat hidayah. Kalau kita pun nak buat kadang-kadang macam Rasulullah, dia dah confirm ke? Baik kita buat tiap-tiap hari, minta pada Allah. Apa salah minta? Kita tak boleh kata bid'ah. Satu benda yang Nabi buat, kalau kita nak buat tiap-tiap hari, itu bukan bid'ah. Janji ada Nabi buat. Janji Nabi ada buat. Bila kita nak buat tiap-tiap hari pun bukan bid'ah. Yang bid'ah ni Nabi tak buat, baru bid'ah. Habis itu selawat ada Nabi buat. Ya, Nabi ada selawat. Allah pun perintahkan selawat. Mana ada dalil yang tak ada larang buat? Tak ada. Kalau ada orang kata pada tuan-tuan, selawat lepas tarawih Nabi tak pernah buat, mana ada hadis Nabi buat? Cuba tanya dekat dia pula, ada tak hadis Nabi larang buat? Baik Ustaz kata tadi selepas tarawih tak boleh selawat. Tak ada nas. Tak ada nas bukan? Ya, tak ada nas. Saya nak tanya Ustaz pula, ada tak nas yang melarang buat? Cuba tanya ada. Ada tak hadis yang melarang buat? Bila tak ada hadis yang melarang buat, maknanya benda tu harus buat. Tuan-tuan Haji faham tak? Ni mikrofon ni, Nabi ada buat? Tak ada. Ada tak Nabi melarang menggunakan mic dalam hadis?
Tak ada, maknanya harus pakai. Kalau kita kata tak ada nas, tolong cari juga ada tak nas yang melarang buat. Tak ada, silakan buat. Kenapa tak petikai semayang tarawih berjemaah? Rasulullah tak pernah semayang tarawih berjemaah. Kenapa petikai selawat aja? Petikaikan sama tarawih. Nabi tak pernah semayang tarawih berjemaah. Tunjukkan hadis mana dia yang Nabi semayang tarawih berjemaah. Tak ada. Dan tolong tunjukkan juga, kalau kata tak boleh semayang tarawih berjemaah, tunjukkan pula hadis yang melarang jemaah tarawih. Tak ada, maknanya harus buat semayang tarawih berjemaah. Tidak ada hadis yang menunjukkan Rasulullah baca azan 2 kali pada hari Jumaat. Tak ada. Azan 2 kali dibuat oleh Uthman ibn Affan. Sebelum sembahyang Jumaat, Nabi cuma azan sekali saja. Datang Sayyidina Uthman 2 kali azan. Siapa yang kata bid'ah? Pergilah cakap, jangan azan 2 kali Jumaat, sekali sudah. Kenapa tak petikai yang itu? Inilah yang dipanggil ijtihad. Zaman Rasulullah dulu tak sampai tahap manusia ramai Islam di Madinah. Di zaman Uthman, Islam dah ramai sangat dah. Kalau sekali azan tak cukup, 2 kali azan, orang dah nak baca khutbah dah, sila masuk. Tak salah. Sebab tu jangan petikai banyak. Zaman Nabi, tuan-tuan, masjid Nabi tu dekat Raudah ya. Duk ada 6-8 tiang tu saja. Sekarang ni Masjid Nabawi di Madinah tu berapa ekar? Bid'ah lah tu. Bukan setakat bawah saja, atas pun ada lagi. Siap bumbung boleh buka pula, siap bumbung boleh dipayung pula. Ada zaman Nabi buat? Tak ada. Itu pasal apa boleh buat? Pilih kata-kata Arab tu bid'ah. Semayang Nabi Muhammad 8 rakaat betul, boleh buat 20. Tu Arab Imam Sudais, Abdul Rahman Sudais buat 20 rakaat. Kalau betul berani sangat kata 20 rakaat tu bid'ah, pergi jumpa Abdul Rahman Sudais. Doktor, Syekh, anta bid'ah Syekh. Dia sepak bisu tu tuan. Dengan orang Melayu beranilah cakap. Pasal orang Melayu tak menyepak bisu. Bagi tu Arab tengok bid'ah Syekh, bagi kita sebiji tuan. Dah Nabi kata dah semayang sunat 2. Setakat mana yang tuan-tuan mampu silakan. Jangan kurang daripada 8 tarawih. Umar 20, Uthman 40 rakaat. Kita nasib baik buat 20. Kalau kita tiru Uthman tuan-tuan, tinggal Tok Bilal ya, dengan Tok Imam. Tu pun masih dapat elon. Kalau tak ada elon, mereka pun lari balik lah. Apa kita duk petikai orang main semayang? Kenapa tak petikai banyak lagi hak tak semayang? Kita duk petikai orang selawat. Kenapa tak petikai orang yang tak selawat? Kita duk petikai orang yang duk mengaji. Kenapa tak petikai orang yang tak pernah mengaji? Kita duk petikai tazkirah. Kenapa tak petikai dangdut dan disko? Ini yang jadi kekeliruan dalam masyarakat tuan-tuan. Tak habis-habis. Masalah Sayyidina, masalah doa tak boleh kuat-kuat, doa pelan-pelan. Kalau doa Nabi pelan-pelan, datang daripada mana hadis tentang doa Rasulullah? Kalau Nabi hanya berdoa untuk dia seorang, bukankah kedekut Rasulullah? Kenapa Nabi doa kuat? Nabi doa kuat. Di kubur Nabi baca doa. Bila sampai di kubur, Nabi berdiri. Nabi tak duduk. Sehinggalah mayat tu disimpan dalam tanah, dikambus, baru Nabi duduk. Mereka pun mantapkan tanah tu, mampakkan tanah kubur, baru Nabi bangun. Nabi bercakap dengan orang kubur. Nabi baca doa pada orang kubur. Ini menunjukkan bahawa doa tu sampai. Siapa yang kata tak sampai? Sebab ada yang kata pula, mana boleh buat tahlil, mana sampai doa. Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Itu dalil dia. Bila mati saja anak Adam, maka terputuslah dia dengan dunia, melainkan 3. Dia tak faham hadis tu. In qata'a amaluhu, amalannya. Allah tak sebut, Nabi tak sebut amalan orang lain. Nabi kata bila mati anak Adam, terputuslah amalannya. Terputus amalan dia, bukan amalan anak-anak.
Maknanya kalau anak-anak nak push pahala pada dia, sampai. Yang Nabi kata ialah amalan orang mati, amalan orang hidup untuk orang mati sampai. Kalau kata tak sampai, apa faedah Nabi doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Apa faedah Nabi baca doa? Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, rahmatilah ruhnya ya Allah, berikanlah kebaikan kepadanya ya Allah. Nabi doa. Kalau kata orang hidup tak boleh doa, tak boleh baca Quran pada orang mati, buat apa Nabi suruh baca Quran, baca Yasin pada orang mati? Ini hadis sahih. Habislah tuan-tuan. Pak mati, pak pula mayang pun harap betul-betul hak wajib, sunat ni haram. Tak ada apa, tak buat apa-apa. Abang pergilah sedekah kat arwah ayah tu, buatlah kenduri tahlil ke, more ke, wakaf atas nama ayah ke. Tak sampai. Tak sampai. Hantar mana tak sampai. Buka dalam kitab. Tuan-tuan, buka dalam buku Yusuf Qardawi, fatwa masa kini. Yusuf Qardawi kemukakan dalil-dalil dia sampai. Paling tak mau ikut Yusuf Qardawi, oh Ustaz, saya tak mau ikut Qardawi, Ustaz, saya nak ikut mazhab saya Hambali. Baik, sila buka kitab Fiqh Ad-Dalil, ataupun buka La Tahzan, ataupun buka Kedukaan bagi orang yang susah, yang ditulis oleh Abdullah Al-Qarni. Abdullah Al-Qarni sebut dalam buku dia bab membaca doa dan Quran kepada orang mati, sahih sampai. Jadi tuan-tuan, kalau mazhab Hambali dan mazhab-mazhab lain pun mengatakan tak salah buat tarawih 20, tak salah buat kunut lepas subuh, mazhab lain pun kata tak salah. Puak-puak yang kata salah buat kunut ni, depa ni mazhab apa ni? Kita iktiram 4 mazhab je, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Empat mazhab ni tak pernah kata kunut salah subuh-subuh, tak pernah kata. Hambali tak pernah kutuk Syafi'i bila Syafi'i buat subuh tiap-tiap pagi kunut. Depa yang kata tak boleh buat kunut ni mazhab apa? Hambali tak, Syafi'i tak, Maliki tidak, Hanafi tak. Depa ni mazhab apa? Ha? Mazhab apa? Ha, ni mazhab apa tuan-tuan? Nabi wirid lepas sembahyang ni, tuan-tuan buka ni. Nabi wirid lepas sembahyang. Depa larang wirid. Depa ni mazhab apa? Apa dalil Nabi wirid? Abdullah bin Abbas kata selepas habis sembahyang, aku masih ingat kata Abdullah bin Abbas, Nabi akan baca doa subhanallah subhanallah wirid lepas sembahyang, menunjukkan Nabi buat. Buka kitab. Kalau agak-agak tak jumpa, jangan kata tak ada. Hari ni masyarakat kita dia kata tak ada, saya tak pernah jumpa. Hang tak pernah jumpa, orang lain jumpa. Orang duk petikai doa tolak bala. Bila orang kita buat macam ni, apa doa macam ni, doa macam ni lah, tolak bala ke apa macam ni lah. Buka dalam kitab, baru dapat jawapan. Buka dalam kitab Al-Mughni, jumpa tolak bala doa macam ni, menunjukkan tak mau. Tuan-tuan buka puasa malam sekali lagi di surau ni bawah kemah, tuan-tuan bubur nasi satu senduk, makan, orang sebelah pula suruh tambah lagi. Ji, tambah lagi Ji. Sikit sangat tak jadi. Satu hari tak makan ni. Tuan-tuan, dia nak tambah kat kita. Tuan-tuan tak mau dah kenyang. Tuan-tuan kata apa kat dia? Tuan Ji kata apa kalau tak mau? Tak mau. Kenyang dah, banyak dah. Nampak dah ni? Nampak dah ni? Tak mau dah ni. Itulah tolak. Tak mau. Kenyang dah. Terima kasih sangat. Ada tuan-tuan kata, tak mau Ji, tak mau dah, tak mau. Lagi dia bubuh tuan-tuan. Inilah yang kita kena faham. Yang duk tikai masalah tangan macam ni, pasal apa? Memang tuan-tuan tak mau macam ni. Simpan malaikat 44. Tak mau Ustaz, saya tak mau. Saya tak mau, maknanya dia nak supaya tak jadi. Duduk macam ni. Saya tak mau Ustaz, saya tak mau. Buat. La ilaha illallah tuan-tuan. Menimbulkan kekeliruan. Tuan-tuan jangan bagi puak-puak ni bertapak di surau ni. Tuan-tuan silap bila tuan-tuan bagi bertapak. Bila dah tapak teruk tuan-tuan, kita yang bagi ruang pada mereka. Kita bagi ruang. Bila dah bagi ruang, kita keliru. Akhirnya berpecah. Kompom berpecah.
Mana tempat yang saya pi bila tuan-tuan bagi ruang aja, memang berpecah.